Sejarah profesi kepolisian di kalangan kaum dusun. Gambar menunjukkan dua orang polis berbangsa dusun di zaman British. Bagaimanakah sejarah bermulanya profesi kepolisian di dalam bangsa dusun di Sabah? Singkatnya, dalam sejarah bidang kepolisian di kalangan bangsa dusun baru bermula dari awal tahun 1900, yaitu setelah pasca Perang Tambunan. Di dalam rekod British, sekitar tahun 1883 sehingga 1899, tidak ada satupun lelaki dusun yang dilantik menjadi polis oleh pihak company atau yang direkrut menjadi polis. Walau bagaimanapun, di tahun 1897, ada kaum dusun yang menyertai Perang Ranau sebagai pasukan tentera yang direkrut British bersama orang Iban untuk membantu polis company menyerang kubu Mat Saleh di Ranau. Khidmat kaum dusun di dalam perang ini sangat viral, kerana dusun mahir dalam seluk-beluk daerah pergunungan Ranau. Lagilah pula dalam perang Ranau, majoriti tentera Mat Saleh adalah dusun Ranau, di mana dalam perang ini 100 orang dusun terbunuh mempertahankan kubu Mat Saleh di Ranau. Mengapa hampir tidak ada bangsa dusunik yang diambil menjadi pasukan polis kecuali dua orang Bisaya di tahun 1898? Alasan mengapa tidak ada dusun yang direkrut dan dilantik menjadi polis diberikan oleh Everett di dalam satu suratnya kepada Harrington pada 25 Januari 1883. Menurut Everett, kaum dusun di wilayah company ketika itu entirely unwelcome, maka mereka dinilai tidak sesuai direkrut menjadi pasukan polis. Selalunya direkrut sebagai carrier. Oleh kerana itu, tidak dari mereka yang dijadikan anggota pasukan polis company. Dusun yang ia maksudkan di sini adalah kaum dusun pesisir pantai, kerana di tahun 1883 hingga 1899, daerah yang ditakluk British hanya meliputi kawasan pesisir, di mana kawasan pesisir yang memiliki banyak populasi dusun adalah seperti Marudu, Kudat, Tempasuk, Tuaran, sampai ke daerah Papar dan Kuala Penyuk. Di tahun 1883, British Company baru dalam proses meluaskan wilayah mereka, di mana mereka mengalami penentangan dari suku-suku pribumi Sabah. Maka pihak British memerlukan warlike tribes yang sudah biasa berperang seperti Iban untuk menjadi pasukan polis bagi menghadapi pemberontakan dari warlike tribes. Suku-suku dusun di daerah ini, dusun pesisir, kebanyakannya telah meninggalkan budaya Misangot dan Mangayau, berbanding dengan dusun di daerah pedalaman yang masih meneruskan budaya militari tradisi mereka dalam Misangot dan Mangayau. Maka dusun di daerah pedalaman lebih terkenal dengan sikap militan dan warlike mereka, berbanding dengan dusun di pesisir. Tidak mengherankan jikalau bidang kepolisian di kalangan bangsa dusun dipopulari oleh dusun di pedalaman, kerana dianggap tidak warlike. Maka hampir tidak ada dari kaum dusun yang direkrut menjadi polis, kecuali dua orang Bisaya pada tahun 1898, yaitu suku yang bertutur bahasa dusunik dan menjadi bahagian dari bangsa dusunik di Sabah. Data dari pihak company mengenai komposisi polis company pada tahun 1898, majoritinya terdiri dari bangsa Indian dan Iban. Eropan sebanyak 5 orang, Eurasian 2 orang, Sikh 209 orang, Patan 72 orang, Dayak Iban 85 orang, Suluk 6 orang, Melayu 25 orang, Hindustani 5 orang, Punjabi 39 orang, Cina 3, Brahmin 5, Bisaya 2, Kling 1, Tagalog 1. Pada tahun 1898, keseluruhan polis company berjumlah 460 orang dan data menunjukkan hampir tidak ada dari kalangan bangsa dusun, kecuali dari 2 orang dari suku Bisaya. Suku Dusani dari area Padas yang memiliki kaitan dengan suku dusun Tatana. Suku-suku dusun yang lebih warlike di daerah pedalaman ketika itu pula masih belum berada di bawah pemerintahan company British. Bahkan di tahun 1883, bermula penentangan bangsa dusun pedalaman terhadap company British yang berakhir pada tahun 1900. Yaitu bermula dari Kandorong sampai di Gunting, dan akhirnya pemberontakan dusun Tambunan yang ketika itu bersekutu dengan Mat Saleh, di mana mereka kalah dalam perang Tambunan.
Serangan terakhir kaum dusun terhadap penjajah adalah pada tahun 1904 di mana 150 pahlawan dusun turun dari pergunungan dan menyerang wilayah Pompeni di Kawang, yang menyebabkan 130 orang terbunuh dan infrastruktur dimusnahkan. Juga serangan kaum dusun pedalaman ke atas Kudat pada tahun 1915 yang menyasarkan pusat pentadbiran British di Kudat. Perang Tambunan merupakan titik awal kepada kemunculan profesi kepolisian di kalangan kaum dusun, dan ia dipelopori oleh kaum dusun di pedalaman. Setelah Perang Tambunan, banyak pahlawan dan tokoh dusun yang terlibat dalam perang digunakan kemahiran dan pengalaman militari mereka, di mana banyak yang dilantik menjadi pasukan polis British di tahun 1915 ketika kebangkitan Ontoros di Rundum. Banyak para bekas pahlawan-pahlawan dusun yang menyertai Perang Tambunan diminta oleh pihak company untuk menyertai ekspedisi ke Tenom dan Rundum untuk berperang melawan para pemberontak Murut. Salah satu moyang Edmin juga diminta oleh British mengikuti Perang Tenom Rundum menentang Balayong dan Ontoros, di mana ketika mereka kembali ke Tambunan, mereka membawa banyak senjata kaum Murut seperti pedang, lembing, dan sumpit sebagai trofi. Antara kaum dusun pedalaman yang menjadi pelopor bidang kepolisian di kalangan kaum dusun adalah Basinau dari kampung Naudu, Tambunan. Ia mula memasuki Polis Constabulary Company pada tahun 1905 dan kerana kecemerlangan beliau, maka beliau diberikan pangkat Chief Inspector pada tahun 1930. Setelah tahun 1900, lebih banyak dusun yang mula direkrut menjadi polis setelah Mr. W.H. Treasure yang dahulunya skeptik terhadap kemampuan orang dusun, kagum melihat kemampuan militeri dusun di pedalaman. Maka rekrutan polis bermula di kalangan dusun pedalaman, terutama di Tambunan. Setelah banyak rekrutan baru, polis company British kemudian meningkat menjadi 948 orang, di mana 241 dari polis ini adalah dusun dari daerah Tambunan, dengan jumlah 241 orang, belum termasuk polis dusun dari daerah lain. Dusun kemudian boleh dikatakan menjadi tulang belakang kepada pasukan polis company. Menurut satu akhbar company, Chief Inspector Basinau merupakan pelopor kepada bidang kepolisian di kalangan kaum dusun dan Murut. Ini kerana setelah beliau semakin banyak kaum dusun dan Murut yang mula menyertai polis company. Dusun di daerah Tambunan juga boleh dikatakan pelopor bidang kepolisian di kalangan bangsa dusun di seluruh Sabah. Kerana dusun yang diterima masuk dalam polis company di awal tahun 1900, hampir semuanya dari daerah Tambunan. Moyang Edmin sebelah bapa juga menyertai bidang kepolisian di zaman British. Di tahun 1942, beliau kemudian menyertai pergerakan bawah tanah di Sandakan untuk menentang Jepun, di mana beliau dan Sarjan Korom pernah menyusup masuk ke Pulau Berhala Sandakan untuk menyelamatkan para pegawai British. Seorang polis dusun yang nama mereka dipahat sebagai antara 8 hero Sandakan yang terlibat dalam pergerakan bawah tanah menentang Jepun adalah Sarjan Abid, seorang polis dusun dari Ranau, oleh Dusunologis 1 Julai 2021.